My name Fauzi Ismail, moderator today from Commerce Department. Big Dream, Dream Big at PO. Dream Big at PO. Today we are presenting webinar online workshop series about Google Form for attendance. So before that, we go to slide for online workshop series. So today's schedule Google Form attendance. So ni yang last. So today ialah 10 June. So Google Form attendance. So today Google Form attendance trainer by Siti Sazwani. Okay. So mohon like and share PUO e-learning Facebook. Like and share PUO e-learning Facebook. And then juga subscribe YouTube PUO e-learning. And then jangan lupa juga untuk like video. Okay. So just a little housekeeping before we get started. If you have any question, we can pass at the end of presentation. Workshop guideline. Please ensure your mic is mute during this session. This session will be recorded. Please use the chat feature for internal, and then we have Q&A at the end of online course. Okay. Do not use this screen sharing feature. So mohon sharing feature. So for participant, we require attendance at the end of course. Okay. At the end course. For kita bagi masa 15 minit untuk kehadiran pada akhir nanti. So di akhir nanti kita akan pergi ke akhir nanti. So before kita pass kepada Cik Sazwani, kita lihat sikit profil beliau. Beliau Siti Sazwani binti Ilmin, pengalaman hampir 10 year. So subject matter in general. Boleh dengar? Cik Fauzi, suara tak keluar. Boleh dengar sekarang? Sekarang okey. Sebelum kita pass kepada Tuan Siti Sazwani, so beliau adalah pengalaman mengajar hampir 10 tahun, sekarang mengajar subjek engineering matematik. Okey, pengalaman 10 tahun. So beliau sekarang ni bertugas di So mohon jangan gangguan mute. Saya diganggu oleh button mute. Mohon jangan mute. So saya mute sekali lagi Okey, saya mute sekali lagi. Okey. So sikit saya share semula. Okey, saya share PowerPoint semula. So di sini ada workshop guideline. So please during mute so di session jangan mute saya. So tadi ada mute sikit. Okay. Now without further we will turn time over to presenter Siti Sazwani. Okay. Are you ready today? Okay, we pass over to Siti Sazwani. Okay. Thank you. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. First of all, saya kenalkan diri saya adalah Siti Sazwani binti Ilmin daripada JMSK PUO. Saya adalah penyaras e-learning JMSK.
selama 7 tahun lah setakat ni. Alright, so kita terus pergi kepada Google Form Attendance yang akan saya dedahkan pada hari ini. Attendance dengan menggunakan Google Form. Right, kenapa kita nak guna Google Form is because of course lah kita guna benda yang free supaya senang untuk kita gunakan. Boleh juga guna Google Suite tapi itu kena bayar macam biasalah. Okay, and then kenapa Google Form juga? Sebab kita boleh dapatkan answer, jawapan yang kita create, jawapan yang kita nak tu dalam masa yang sangat cepat di mana saja kita berada. Okay, kita boleh manage event, kita boleh buat poll, kita boleh dapatkan email address semua dengan cepat dan jawapan pop quiz semua. And then kita boleh buat survey dengan style kita sendirilah. Kita boleh masukkan kita punya foto, logos, and then kita boleh buat themes, tema semua yang unik. Depends pada kita punya depends pada kita punya creativity. And then soalan yang boleh kita bina daripada Google Form ni sangat banyak, daripada multiple choice, drop down sampai kita boleh buat survey linear scale ataupun kita nak minta nak minta student upload assignment pun boleh menggunakan Google Form. Depends pada questions yang kita bagilah. Juga boleh kita buat questions dengan add image dan juga YouTube videos. Right? And then by using Google Form ni juga kita boleh create di mana saja kita berada dengan hanya menggunakan our smartphones, and daripada smartphone ataupun laptop tu juga kita boleh dapat respon dengan cepat macam nombor 2 tadilah. Okay, and then daripada soalan yang kita dapat tadi, kita boleh dapatkan jawapan, and jawapan yang kita dapat tadi memang sangat organized dan telah dianalyze oleh Google Form ni. So nanti saya akan tunjuk beberapa soalan yang saya pernah buat sebelum ni and macam mana dia organize and analyze our questions lah, our response. Okay, first saya akan tunjukkan slide macam mana nak buat Google Form Attendance, and then kemudian kita akan pergi kepada macam mana saya akan bagi peluang untuk semua orang buat step by step bersama-sama dengan saya. Right. So untuk mula daripada, ada banyak cara nak mula, so saya bagi 2 je kat sini. Satu adalah daripada Google Drive. So semua make sure kena ada Google account lah. So daripada Google account, so kita boleh dapatkan Google Drive, and then daripada Google Drive tersebut terus add a new daripada Google Drive, and then pergi ke more. Okay, pergi ke more, and then terus ada dekat sini beberapa apps yang kita nak sekarang ni adalah Google Form, dan daripada Google Form terus ambil blank forms lah sebab kita akan bina kita punya soalan sendiri. Okay, and then selain daripada Google Drive tadi, kita boleh dapatkan daripada more from Google. So yang ni kita kena buka dulu browser Google ni. Right, and then dekat atas ni sebelah image ni kita boleh dapatkan Google Form, and terus klik pada more from Google kalau dekat atas ni tak ada forms lah. So bila kita klik tersebut, scroll down and kita akan dapat all products dekat sini. So terus ambil forms. Once kita dah buka forms ni, klik macam biasalah, klik 2 kali. Right, so kita akan jumpa beberapa icon untuk yang biasa guna, so mungkin tak ada masalah lah. So for the first time users, so saya akan terangkan one by one jenis-jenis icon termasuk dengan apa yang kita akan buat for attendance kita lah. So untuk pilihan yang first adalah pilihan tema, which is themes yang atas ni. Okay. Untuk themes, kita boleh pilih header kita, macam mana kita nak create kita punya soalan tu bagi menarik lah, kita punya form tu orang kita bagi menarik. So boleh pilih image, choose our own image, sama ada nak pilih tema yang diberi daripada Google ataupun kita nak upload apa-apa gambar daripada punya
And selain daripada tu boleh juga menggunakan photos daripada kita punya Google Drive lah. Okay, theme color boleh pilih kat sini, tapi kalau kita dah pilih tema tadi yang daripada Google ni, biasanya dia akan bagi terus theme color yang berkenaan lah. Okay, background color semua kita boleh pilih, and then the font style. Ada pelbagai font style, nanti saya akan tunjukkan one by one. Okay, next button, next icon adalah preview. So ini adalah contoh kehadiran yang saya telah bangunkan. Okay, so preview ni untuk menunjukkan preview pada student yang akan menjawab soalan tu nanti. Okay, next setting, untuk setting kehadiran ni ada 3 perkara dekat atas ni. So the first one is general. Okay, untuk general saya hanya ambil limit to 1 response sahaja supaya satu student hanya boleh isi borang 1 respons saja. Means satu student, 1 kehadiran. So untuk lain-lain student dia kena guna Puan Cik Sazwani, akaun Google yang lain lah. Cik Sazwani, maybe can saya. share file semula, reshare file sebab ada person yang tak nampak, so maybe reshare semula, button reshare semula file. Alright. Okay, thank you. Okay, so saya stop sharing sekejap ya. Okay ke? Jelas Okay, go ahead. Okay, go ahead. So next is setting icon. So untuk set bagaimana form akan dipaparkan, so seperti yang saya bagi tahu tadi, saya ambil general. Okay, and if nak ambil email address student, so boleh tick pada collect email addresses. For now saya hanya ambil limit for one account, 1 response sahaja. So biasanya satu phone, 1 account, so ataupun satu orang, 1 account, and dia hanya boleh jawab sekali sahaja. Okay, respondent can, ini kita boleh pilih lah, depends pada kita untuk ambil sama ada nak edit after submit ataupun tidak. So saya tak tick dekat sini sebab saya nak once dah hantar means yang tu lah yang dia orang nak hantar. Okay, untuk presentation, Google Form untuk attendance ni, so progress bar saya tak perlu, shuffle questions pun saya tak perlu, so saya takkan tick. And this is attendance, not quiz, so saya tak bukalah, make this form as a quiz. Okay, next icon adalah send. Right, send form ni adalah untuk menghantar atau menyebarkan borang yang siap kepada penerima yang berkenaan. So sekarang kita nak ambil kehadiran, kita akan bagi borang yang kita bina tu tadi, yang kita akan bina nanti kepada pelajar kita. So ada 3 jenis tiga cara untuk hantar form yang dah siap kepada student kita. So cara yang paling senang adalah through link, okay? And daripada link ni juga kita akan gunakan untuk create our own QR code, dan juga kita akan custom made our own URL. So seperti yang biasa, siapa yang biasa attend kursus online, e-learning daripada Teams ni, pada akhir kursus nanti akan ada akan ada dua QR code dan juga 2 URL. So yang tu yang kita akan buat nantilah, saya akan tunjuk cara untuk buat dia. Okay, so yang paling sesuai antara ketiga-tiga ni, first is send form via email. So kena type one by one. Itu adalah cara yang susah jugalah kalau nak dapatkan email daripada student. And the next one is dari share form, okay, menggunakan link form tersebut. And the last one adalah send form by using embed HTML.
HTML. So yang ni untuk dimasukkan ke dalam lain-lain platform web 2.0. Contoh dia adalah boleh masukkan dalam CDOS ataupun Google Classroom and so on. Okay, dan yang 3 titik dekat atas tu adalah more lain-lain perkara yang boleh dibuat dalam Google Form. Okay, seperti yang dilihatlah. Okay, and last tu adalah Google account. Ini adalah jenis akaun Gmail yang digunakan untuk simpan form yang kita dah bina nanti ke dalam Google Drive kita. So please make sure dekat mana kita nak simpan kita punya form kita, Google Form kita. Right, so once then kita pergi kepada macam mana nak create attendance form. So first pada ruangan tajuk tu, pada ruangan untitled form kita boleh tulis nama kelas. Contoh yang saya buat dekat bawah ni, kehadiran kelas tersebut dan juga sesi. Okay, mungkin boleh tulis subjek ataupun kod kursus. And then pada satu lagi kita nak letak kehadiran pada tarikh bila. So dekat sini contoh yang saya bagi adalah 11 hari, kehadiran untuk kelas hari 11 bulan 6 2020. Okay. Next kita akan tambah soalan. Biasanya once kita dah create form, dia akan bagi satu section untuk tulis soalan. Okay. So boleh ataupun kalau tak ada section ni kita boleh add questions daripada klik add questions ni, hutang button tambah ni. Okay, so akan wujud satu section untuk kita buat soalan. Right, so daripada sini okay, kita akan jenis-jenis soalan yang kita boleh buat. So kita ada short answer, paragraph, multiple choice and so on. So untuk first questions ni saya pilih short answer. So that my first questions adalah nama pelajar. So nama pelajar, dia orang akan tulis nama dia orang dekat as a jawapan. Okay, so saya hanya perlukan short answer. So dekat sini juga make sure short answer text bukan number supaya pelajar boleh masukkan alfabet lah. Okay, and then button required ni diperlukan. Okay, perlu untuk on supaya soalan ini akan menjadi soalan yang wajib dijawab sebelum hantar. Okay, so bila kita dah klik pada required, soalan yang nama pelajar tadi akan ada bintang dekat atas tu. So ini adalah soalan yang wajib dijawab. Sebelum pelajar tersebut menjawab soalan ni, dia orang tak boleh submit borang ataupun hantar borang tu kepada kita. Next question saya adalah nombor pendaftaran lah. So every student ada nombor pendaftaran. So ini adalah penting juga untuk memudahkan kita untuk cari nama-nama pelajar tersebut. So yang ni pun saya letak as a required dan juga jenis soalan yang saya pilih adalah short answer. Okay, next question saya adalah feedback. Saya nak dapatkan feedback pelajar pada hari kelas tersebut. Rumusan ataupun boleh juga itu panggil sebagai kita nak tahu apa feedback pelajar untuk hari tersebut. So kita bagi ruang untuk pelajar menulis maklum balas atau rumusan mengenai kelas pada hari tersebut. Okay, so saya pilih paragraph supaya pelajar-pelajar ni boleh buat panjang sikit lah untuk bagi feedback tersebut. Okay, juga required button diperlukan supaya soalan ni wajib dijawab oleh pelajar. Okay, ini adalah preview yang dah siap. Right, so apa yang ada dalam form saya adalah nama pelajar, nombor pendaftaran which is dan juga rumusan kelas pada hari yang saya nak tu lah. Okay, and then submit button. After pelajar dah tulis, dah isi semua ni, so baru boleh tekan submit button dan dia akan submit pada kita lah. Okay, dah ready dah borang kita dah siap dah borang kita. So next kita akan share link yang saya bagi tahu tadi. Kita akan share link kepada pelajar ataupun next step saya sekarang ni adalah saya nak buat QR code ataupun nak custom made saya punya URL. So first saya ambil send.
dan button tu. Okay, so saya pilih ikon link untuk dapatkan link and depends kalau nak bagi link ni terus kepada pelajar through WhatsApp ataupun Telegram semua, tapi saya tak galakkan. So URL yang panjang tadi boleh dipendekkan dengan klik pada kotak shorten URL. So next dia akan hasilkan URL yang lebih ringkas lah. Then kita ambil copy untuk simpan ke dalam clipboard kita. Okay, contoh yang ni kalau nak guna ni terus untuk WhatsApp pada student, tak ada masalah. So next saya akan change URL ni kepada custom URL. Saya nak buat sendiri saya punya URL. So saya pergi kepada mana-mana web yang boleh bagi saya free untuk custom URL. So saya guna dekat sini adalah tiny.cc, right? So dalam ruangan shorter URL tiny ni, dalam ruangan anak panah ni, saya paste balik link daripada form tadi, masukkan ke dalam ruangan ni. And then optional short link ending, custom ending goes here, which is kita tulis apa yang kita nak untuk kelas tersebut. So untuk forms tersebut. So contoh yang saya tulis dekat sini adalah Maths 2 DAD 2C untuk kelas DAD lah. Dan untuk subjek saya iaitu Mathematics Engineering 2. And then kita klik pada shorten button ni, okay. So dia akan keluarkan satu paparan seperti di bawah ini. So paparan ini akan keluar, so kita boleh klik pada first button ni, first icon ni untuk dapatkan link tiny.cc/maths2dad2c ni. Okay, so link tersebut kita akan masukkan ke dalam kita punya slide PowerPoint sama ada di akhir kelas kita ataupun di tengah kelas kita. So depends pada pensyarah semua tuan-puan untuk memasukkan waktu bila attendance ni diperlukan. Okay, ini adalah custom URL. Kita pergi pada generate QR code. So selepas button share copy ni, ada button share dan juga yang ni adalah button untuk QR code, untuk generate QR code. So kalau kita klik pada QR code ni, dia terus pergi keluarkan satu paparan QR code dan kita boleh terus download QR daripada sinilah. So once kita dah tekan download QR, web akan mula memuat turun QR code yang kita kendaki dan kita boleh dapatkan QR code tu sama ada kena tahulah dekat folder mana yang download QR ni berada. Okay. Then saya ambil gambar yang saya download QR tadi, masuk ke dalam saya punya slide presentation untuk kelas pada hari tersebut dan juga alamat atau URL yang saya dah custom made tadi, saya letakkan di bawah QR code tersebut. So pelajar ada dua cara untuk mendapatkan kehadiran, untuk tulis kehadiran mereka, sama ada dengan mengimbas QR code, menggunakan pengimbas QR code dalam telefon pintar masing-masing ataupun mereka juga boleh menggunakan link yang saya bagi ni. So tak adalah susah kan nak tulis link ni, dari guna Maths, just masukkan tiny.cc/maths2dad2c, so boleh terus isi borang. Tuan-puan boleh cuba kalau nak cuba untuk lihat borang, untuk tengok paparan macam mana student isi yang saya dah buat ni. Boleh cuba untuk imbas QR code ni. Okay, so dah jawab Tapi dia tengok apa yang akan dapat. Right, so daripada hasil yang tuan-puan jawab tadi ataupun hasil daripada student jawab tadi, so kita boleh tengok respons dekat sini. Pada atas ni hanya ada dua saja. Sama ni kita back balik pada form Kita back balik pada form, dekat atas ni ada questions and responses. So kita
kita nak tahu maklum balas student kita, so kita ambil responses lah. So once kita klik responses, akan keluar satu paparan di mana dekat sini kita ada summary, questions ataupun individual. So kalau kita nak tengok maklum balas secara keseluruhannya, kita boleh terus pergi kepada summary. Okay, so dekat sini semua soalan yang kita nak dah dapat, dah ditunjukkan. And then maklum balas berdasarkan soalan yang tengah ni by questions, right? So kalau kita nak tahu nama pelajar je, so kita klik je nama pelajar. Kalau kita nak tahu nombor pendaftaran, so kita klik je nombor pendaftaran. So boleh buat pilihan dekat situ. Selain daripada tu, kita juga boleh scroll down the page yang ada di atas ni lah. Another one adalah maklum balas secara individual. So yang ni bila kita klik pada individual ni, kita akan form akan keluarkan result hasil daripada individu punya jawapan. So contoh untuk maklumat pelajar yang bernama Muazzim ni, so terus ada nombor pendaftaran dia. So ada 3 cara untuk kita dapatkan respons daripada attendance kita. So next, kita nak jadikan respons tersebut kita nak simpan ke dalam Google Sheets ataupun nak download as an Excel. So boleh pergi pada button Excel Google Sheets ni, right? So dia akan keluar satu paparan di mana dia minta kita nak guna which one. So because this is kita punya first Google Form attendance, so kita create a new spreadsheet lah. Kalau kita nak guna spreadsheet yang dah ada sebelum ni, so terus pergi kepada select existing spreadsheet. Ini saya akan tunjuk lepas ni ya. And then kita klik create. So dia akan create, dia akan pergi ke Google Sheets. Ini adalah paparan Google Sheets yang saya dapat, hasil daripada responden, respon pelajar. So kita boleh dapat masa dia isi borang ni and semua maklumat-maklumat daripada soalan yang kita nak lah. And daripada sini kita boleh download untuk dapatkan Excel. Right. Sekarang saya akan terus pergi ke macam mana untuk buat Google Form lah. Okay, boleh cari dalam Chrome browser, type je Google Form pun boleh. Ataupun macam yang saya bagi tahu tadi, buka saya sekali cari Google dulu lah. So dekat atas ni pun ada satu button yang okay. So sama ada nak guna Drive pun boleh. So make sure kita dah login kita punya email. Right, yang ni yang saya tunjuk daripada Drive. So pergi kepada New. So New, ambil More and then Google Forms, klik and then terus ambil Blank Form. Boleh cuba buat. So ni paparan dia. Okay, so untuk Teams, kita boleh pilih Teams. Nak pilih apa? Nak choose image daripada Teams. Right, ada banyak dekat sini. Ada boleh ambil apa saja yang kita nak dekat sini. So contoh saya ambil untuk this one. So terus ambil insert. Alright, macam saya bagi tahu once kita dah disediakan dekat sini. So depends lah, boleh pilih lah mana yang sesuai. Alright, so samalah background color adalah background color that one. Nampak kan perubahan dia? Okay. Alright, apa yang kita buat ni, dia akan save terus ke dalam kita punya all changes save in Drive. Okay. Next adalah saya pergi pada settings. So kita nak buat
attendance seperti yang saya bagi tahu tadi. So settings ni saya ambil limit to 1 response. Okay. Presentation saya tak nak ada progress bar dan saya tak nak soalan ni di shuffle. And this is not a quiz, so saya tak akan klik this one lah. Kalau saya klik this one, so dia akan jadi quiz, so dia boleh minta jawapan. So saya tak nak, so terus saya ambil general saja and limit 1 response saja dan terus tekan save. Okay. Now kita dah bersedia untuk buat form kita. So tajuk form besar untuk kelas, contoh sekarang saya nak buat kelas untuk mathematics. BKM 2. Okay. So nak tulis sesi Jun 2020. Right. And title, so basically automatic dia akan bagi tajuk yang sama dekat atas tu. Tapi saya nak tukar this one as tarikh kehadiran pada hari ni lah. Right. Okay. And then form description boleh je tulis untuk kelas untuk kehadiran bagi kelas apa-apa. Right. Okay, and then seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, once kita dah buka form ni, dia akan bagi satu tajuk, satu lagi adalah first questions kita. So bila dah ada first question ni, terus je lah tekan pada first questions tu untuk kita type nama soalan yang pertama. So setting untuk soalan pertama ni seperti yang saya bagi tahu, saya buat nama pelajar. Biasanya this now, right? Basically dia akan automatic keluar. Bila kita kata nama, so dia automatic pilih short answer. Kalau dekat sini tak automatically keluar short answer, so kita boleh buat pilihan. Just klik saja pada button bawah ni. So dia akan keluar short answer, all the apa yang kita boleh buat. Okay, so saya pilih short answer. Okay, this is a soalan yang wajib dijawab. So tekan required lah. So dia akan on. Bila dia on, so dia berwarna lah. Kalau tak on, dia warna putih je. So dia akan on. Okay. And then kita nak buat next questions, sama ada boleh guna add questions atau kalau kita nak guna short answer juga, boleh juga ambil copy, duplicate dekat bawah ni. And lah, so kalau saya ambil duplicate, so question ni adalah sama dengan question yang pertama yang kita duplicate tadi. And then dia punya setting pun sama dengan soalan yang kita duplicate tadi. So tak perlu dah ubah setting. Kalau rasa tak nak macam ni, so, nak delete balik, so boleh tekan delete button dekat sini. So dah delete, item deleted. So nak guna add new questions yang baru, so boleh add dekat sini. So add the new questions. So saya nak nombor pendaftaran. Okay. So macam saya bagi tahu tadi, dia akan detect yang apa yang kita nak itu bukan pilihan, so dia akan bagi short answer. Okay, dia pilih short answer. Right, required lah sebab soalan ni adalah wajib. Okay, next saya akan tambah lagi soalan untuk feedback pelajar. Okay, feedback pelajar. So feedback pelajar ni saya akan ambil paragraph supaya dia orang boleh tulis rumusan hasil pembelajaran mereka pada hari tersebut. So required, yes. Okay, so untuk attendance pada hari 10/6 nanti, hari ni, untuk kelas nanti, so inilah soalan-soalan yang saya akan tanya pada pelajar. So kita boleh preview, klik preview. So ni apa yang student akan nampak ataupun siapa yang dapat form ni untuk isi. So semua ada bintang star which is wajib dijawab. Selagi tak letak jawab salah satu, dia akan letak tanda seru ni lah.
This is a required questions. So feedback pelajar, tulislah. Alright, so selagi yang ni tak diisi, ada yang tak diisi, kita tak boleh submit. Okay, so kena isilah. So baik, boleh submit. So dah di submit, right. Itu testing lah. Okay, so now kita nak share form ni ataupun kita nak jadikan form ni dalam bentuk custom URL yang saya tunjukkan tadi. So pergi pada send. Okay, yang ni adalah send form. Saya tak nak guna email, saya nak ambil URL. Okay, URL ni sangat panjang, so saya boleh shorten URL. So kita dapat this one. But untuk yang ni pun susah untuk kita nak type balik, betul tak? So kita nak custom JTRW, RB semua ni ke dalam kita punya own URL. So saya tekan copy. Okay, kita tutup dulu. Kita pergi cari apa yang ada dalam Google ni, right, untuk kita buat kita buat our own custom URL. So saya tahu satu, sama ada boleh guna bit.ly ataupun dekat sini saya guna tiny.cc. So paste long URL, kita dah copy tadi kan daripada the form, kita dah copy. So terus tekan paste sahaja. Okay, yang ni yang saya bagi tahu tadi, tiny.cc ni custom endings yang kita nak. So contoh M2 DKM2 Jun 2020. Right, kalau rasa panjang boleh, di dekat sini boleh buat macam mana yang kita nak lah. Then klik pada shorten. Right, so dah keluar dah. So tiny.cc /M2 DKM2 Jun 2020. So kita copy to clipboard. Okay, then kita pergi pada PowerPoint presentation class kita pada hari tersebut ataupun kita dah ready another presentation khas untuk kita masukkan attendance sahaja. Kita terus pergilah. So contoh dekat sini saya ambil new slide, saya add okay, so untuk kehadiran 10 hari bulan 6 2020, dan saya paste saja dekat sini. Ni untuk dapatkan custom made URL. Okay, next kita nak buat QR code. So daripada tiny.cc ni ada terus boleh generate QR code. So saya tak perlu buka another generator QR code yang lain. So saya terus dapatkan QR code daripada sini. Okay, terus ada QR code. So kita download saja QR code. Right, so he knows where QR code ni tekan. Then right click for copy. Okay, copy QR code. Next, pergi pada kita punya slide. Paste. So sesuaikanlah dengan paparan yang dilihat. So inilah. So, kalau ada nak cuba test sama ada QR code saya ataupun saya punya URL ni berjaya ataupun tidak, boleh cuba test. Okay ya. Next, macam mana nak dapatkan maklum balas. Saya rasa kalau tuan-puan boleh cuba masukkan maklum balas untuk kehadiran 10 bulan 6 ni. Kita akan tengok apa maklum balas yang kita akan dapat. Okay, ada 4 responses dekat situ.
dua paparan ni. Okay, so sekarang kita nak dapatkan respon jawapan daripada responden. So buka kita punya form yang kita buat tadi. Okay, dekat atas ni ada questions dan juga responses. So yang dah jawab soalan saya adalah dah ada 9 responses dekat sini. So kita tengok siapa yang jawab. Okay, contoh seperti yang diberi paparan yang diberilah. Okay, so nampak tak? Daripada 9 tadi terus jadi 12. Ini menunjukkan yang Google Form ni sangat laju untuk kita dapatkan respons daripada responden. So ni adalah dari summary, right? So kita boleh tengok check siapa yang dah hadir, yang dah isi kehadiran. Okay, by nama. Kita boleh check by nombor pendaftaran. Dan juga kita boleh check daripada feedback pelajar. Okay, another one is questions. Okay, sama ada kita nak tengok by nama je ataupun kita boleh tengok daripada nombor pendaftaran pelajar. Okay, ataupun daripada feedback pelajar. Okay. Boleh juga guna page ni untuk check questions by questions. Right, and then the individual. Okay, individual. So first pelajar yang isi tadi, macam tu lah. Okay, the second pelajar. So kita nampak terus siapa yang diisi oleh pelajar by individu. Right, kalau nak print respons, so boleh tekan print. Kalau andai kata ada pelajar tersebut dah send tapi dia kata ada problem ataupun kita tak nak pelajar tu punya respon, boleh delete respons. Okay. Okay, so daripada all this response saya nak keluarkan ke dalam bentuk Google Sheet, spreadsheet ataupun Excel. So terus tekan create spreadsheet. So ini adalah paparan yang dia mintalah, sama ada kita nak create. Puan, yeah? Boleh share semula, reshare semula, ada yang ada gangguan WhatsApp. Share semula file. Muhammad bin Saim. Boleh share semula, reshare file. Okay. Share balik. Share browser. Okay. Belum lagi. Dah. Okay, teruskan. Okay, boleh saya sambung Okay, teruskan. Dari mana ya? Teruskan yang tadi ya? Ya. Browser. Right. Untuk download Excel Okay, untuk download kepada spreadsheet ataupun Excel. So create spreadsheet dekat sini, responses. Tadi kita tengok responses by summary, questions and individual. Kita nak dapatkan dalam bentuk spreadsheet. So create spreadsheet, this one. Okay, dia akan minta kita sama ada kita nak create a new spreadsheet ataupun select existing spreadsheet. Okay. So kalau saya nak guna create a new spreadsheet, so saya ambil create a new spreadsheet lah. So terus create. Okay, so next step kita akan keluar semua jawapan respon yang diberi tadi. Okay, so daripada sini kita boleh dapatkan maklumat-maklumat secara dalam spreadsheet lah. Okay, and dia akan save ke dalam drive. Drive mana kita check balik email kita, which email yang kita guna untuk form tersebut. Okay, daripada spreadsheet ni kita boleh download untuk jadikan Excel. So pergi pada file and download Microsoft Excel. So terus dapat Excel. See dah kat bawah ni dah download. So dia dapat. Alright.
kalau kita nak buat another form and kita contoh form untuk next class, class, so saya akan saya nak guna satu spreadsheet ni sahaja. Saya tak nak banyak-banyak spreadsheet. So saya buat a new form, kita create daripada awal new form, buat questions ni sama, kita tukar kehadiran yang lain, ataupun kalau tak nak buat contohlah kalau buat baru kes 11/6 pula, untuk kelas 11/6 pula, so and then kita ambil new setting lah. Kita kena start daripada awal lah, right? Ataupun boleh juga terus pada graph yang kita buat tadi. Ini kita dah ada kehadiran kehadiran DKM 1. Ini dalam saya punya drive lah. Okay. So saya ambil copy sahaja. Make a copy. So akan ada satu copy of kehadiran DKM1 ni. Alright. Saya open this one. Yang ni saya nak buat kelas okay, saya nak buat respon form yang baru. Tapi soalan yang sama. Saya nak tukar tarikh macam tu lah. Right. So respon saya ni saya nak dimasukkan ke dalam spreadsheet yang sama. So saya akan ambil once dah jawab, so responses terus pergi kepada create spreadsheet and select existing spreadsheet. So select, dia akan keluar apa yang which spreadsheet yang kita nak. So kita nak yang sama macam tadi lah, Maths 2 DKM 2 di Jun 2020. Okay, so kita select. Right, so ni adalah yang baru, spreadsheet yang baru, and form 1 responses 1 ni adalah yang dah dijawab tadi untuk 10 hari bulan 6. Okay. Right, saya rasa untuk kehadiran attendance takat itu je lah, so kita boleh terus download. Right, ini untuk kehadiran, macam mana nak buat Google Form untuk kehadiran. Saya nak tunjuk beberapa result yang pernah dapat daripada Google Form ni. Okay, contoh saya ambil feedback yang pernah saya buat sebelum ni. Okay, saya tunjuk respons yang dapat selain daripada just tulisan saja macam tadi. So kita boleh dapat respons daripada summary by graph. Ini ada contoh graph. Okay, ataupun saya pernah buat pretest. Contoh engineering science ni. Oh sorry. So ni adalah soalan mathematics 1. So contoh seperti yang dibuat ni, soalan saya masukkan gambar dan juga jawapan, sebab problem untuk kami mathematics dekat sini Google Form ni hanya boleh masuk gambar sajalah sebab dia punya simbol ni kurang. Sekejap Okay, saya cuba try masuk, saya nak tunjuk result yang dapat.
Okey dah, okey. Sekejap ya. Okey, sambil tu tanya sikit Cik Siti. Okay. Ni maybe kita boleh share dalam Google Classroom tak untuk attendance tu? Boleh, insyaAllah saya akan share nanti. Boleh lah, masa dia boleh lah. Kita buat attendance dalam Google Form kan. So, maybe, okey, teruskan. Boleh teruskan. Saya tunjuk okay, nampak Ni ada data yang boleh kita dapat daripada Google Form yang pernah saya buat sebelum ni lah. So ni sebab saya nak tahu question saya adalah seperti ini. Question dia seperti ini sebab saya dah jawab, so saya tak boleh tunjuk preview. Okay, nombor daftaran kelas semua itu sebab untuk engineering maths 1 ni kod lama. Dah tahu kan course apa yang ambil, so kita hanya senaraikan sahaja and then nanti student akan tick. Okay, so terus pada soalan. Okay, so responses kita boleh dapatkan. Okay, berapa orang yang dah jawab and then berapa ramai yang keputusan seperti berikut lah, and kita boleh dapatkan graf chart seperti ini. Okay, so saya rasa saya buka untuk soalan lah. Okay. Dah okey? Okay, ya. Yeah. Okey, panjang lebar juga berkaitan dengan attendance Q&A. So sekarang kita terus kepada sesi soal jawab. Sesi soal jawab boleh Puan Siti Sazwani masih ada. So kita teruskan dengan Q&A. So makluman selain pada kita melalui slide presentation, kita juga boleh melalui melalui Google Classroom lah, Google Classroom. So maybe juga kita boleh share dekat CDOS kan? Ya, Puan Siti Sazwani betul? Kita boleh share dalam CDOS kan? Boleh. Kita boleh embed. Boleh guna link ataupun embed. Embed, okey. So Puan Siti boleh share respon tadi tak kepada slide kepada Fauzi? Kepada saya? Respon ni daripada Google Form ni Ya, boleh respon ke Fauzi. Okay, kita buka sekarang ni, kita buka soalan lah. Kita buka sesi soal jawab. So maybe ada sebarang pertanyaan kenapa kita buat Google Form sebagai attendant. Juga kita boleh melalui Google Classroom melalui Google Classroom kita buat form melalui Google Classroom. So untuk sekarang ni dia ada preview baru. Kita last time kita ada buat Google Classroom. So ada satu button untuk matematik dah timbul lah kalau kita guna melalui Google Classroom lah. Okay, melalui Google Classroom. So any question? Nak tanya. Ya, teruskan. Saya Farah, boleh tak dapatkan nota yang slide tu sebab kita boleh refer balik dekat Google Form ni? Okey, boleh. Boleh. Nanti kita akan bantu kita share. Okey, boleh buat Siti? Boleh. Boleh ya. So saya cuba masuk. Boleh saya. Kita akan share nota yang saya tunjukkan tadi kepada peserta lah. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Teruskan. Waalaikumsalam. Saya Aisyah, kalau macam untuk subjek perakaunan, sesuai tak gunakan Google Form ni sebagai medium? Medium for what? Untuk jawab test dengan quiz. Puan Siti, kalau
Posisi Sazwani boleh jawab? Okay, untuk perakaunan saya rasa semua subjek pun boleh guna Google Form untuk buat quiz ataupun quiz lah, especially quiz ataupun test, tapi dia dalam bentuk yang saya tunjukkan tadi lah, ada pelbagai bentuk kan. So kita boleh gunakan form ni untuk buat sama ada nak guna short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop downs, ataupun nak guna ni untuk upload, untuk student upload file pun boleh. So kita terus ambil upload file. Okay. So saya rasa tak ada masalah, any subjects pun boleh buat untuk quiz menggunakan Google Form ini. So sebenarnya kita hari ni kita nak menjurus kepada kehadiran. So sebenarnya kita nak set, maybe kita buat test. Test tu kita ambil sekali dengan kehadiran. So kalau untuk macam accounting kalau saya rasa kita masuk melalui Google Classroom. Kalau Google Classroom kita ada form and question dia. So dalam tu lebih mudah untuk kita menjawab, untuk menyediakan persoalan untuk perkawanan lah. So di situ kita boleh, maybe kita boleh share Jamboard, okay? So yang Puan Siti Syazwani tunjukkan hari ni dia lebih kepada directly melalui Google Form. Assalamualaikum. Ya, betul. Okey, teruskan. Puan Siti atau Cik Fauzi, kalau Google Form ni kita nak buat dia limited time, maksudnya pelajar dia kalau nak ambil kehadiran, ada orang dia ambil kehadiran di akhir, tapi ada orang dia ambil kehadiran dalam tempoh tu je, dalam tempoh beberapa minit lah, kan, lepas tu dia tutup. Boleh ke tak guna form limiter tu? Puan Siti boleh jawab? Kita boleh close kita punya form ni, sama ada kita still nak accept ataupun tidak respond tu, boleh pergi ke responses ni. Okay, and once kita dah tak nak dah student accept, so kita terus tutup accepting response. So dah tak ada orang boleh jawab respon kita. Untuk masa saya tak pernah jumpa lagi. Cik Fauzi, okey, untuk masa ada ni ke? Okey, saya tambah sikit lah. So kalau guna Google Form dalam bentuk Google Classroom. So kalau untuk Google Classroom kita boleh set a time. Okay. So guna Google Form tu dalam bentuk Google Classroom. So maybe nak create soalan, create melalui Google Classroom. So dalam Google Classroom kita ada setting untuk date, lebih mudah lah. So kita sebab dia lebih kepada bentuk LMS kan. So kita boleh share dekat situ menggunakan Google Form. Saya harap menjawab. Okay, menjawab. Yeah. Terima kasih Cik Fauzi. Ini question. Maybe saya nak share sikit boleh? Boleh? Saya share sikit lah. Share saya punya slide Google Drive. Okay, nampak kan Google Drive saya? Nampak? Boleh nampak? Boleh. So saya ambil satu file saya, attendee for UBS. Selain daripada kita directly melalui kita melalui Google Form tadi, sebab kita hari ini lebih pada Google Form. So kalau kita buat date pada hari itu, kita kena tukar banyak kali. So kita directly kita letak dekat form tu hanya tarikh satu, tanpa tarikh lah. Maybe kita letak tanpa tarikh, kita boleh set a time. So macam mana kita nak create data, nak ambil maklumat, maklumat tarikh tersebut sahaja. So kita kalau tengok di sini banyak lah kan tarikh-tarikh dia kan. So maybe ada 4 hari bulan, ada 10 hari bulan. So maybe ataupun nama yang sama, okay. So maybe kita boleh tengok saya satu button add on, saya add on melalui sini, add on, okay, manage add on. Okay, saya klik manage add on ataupun get add on. Okay, get add on. So type saja di sini, dipanggil to tab. Okay, type saja to tab. Okay, nampak keluar lah. Okay, to tab. So dia dah install lah. Kena klik install lah. Saya dah install. So di sini ada button add on lah. So, macam plugin lah. Okay, kita dah to tab. So saya dah selesai plugin. So saya klik add on. Saya klik to tab. Saya show sidebar. Okay, saya show sidebar. Okay, di sebelah ni ada sidebar kan. So macam mana saya nak
pada respon satu ni saya nak ambil nama ataupun apa. So dekat sini ada 2 tab, saya boleh pilih first name saja. Maybe saya nak name saja. So kita boleh tahulah nama itu saja masuk atau by timestamp. Atau timestamp ni maybe kita boleh set a date tanpa timestamp. Okay. So saya ambil first name saja. Okay. Yang first name saja saya submit. So automatiknya keluar nama lah dekat sini. Kat 2 tab ni nampak. Dia akan keluar nama by nama, tab tu dia pecah daripada yang tadi lah. So dia keluar by nama lah. So kita tahu lah, maybe kita buat untuk in out kan. So dah ada dalam tu lah. So dah nampak lah. Slide tu dia akan keluar mana nama banyak di bawah sini kan. Okay, so maybe kalau kita buat soalan pun kita boleh guna 2 tab lah. Kita nak asingkan penama. Misalnya Satif Kumar ni dia jawab lain. So kita nak tengok berasingan lah kan. So boleh. Itu salah satunya. And then kalau kita tengok dekat sini, kalau klik kat sini nama kan, nama keluar. Okey, nama ni dalam 2 tab. Okey, nama ni kalau kita klik saja 2 tab ni, dia akan keluar dalam satu slide yang baru, nama pelajar sahajalah yang kita select tadi. So kita boleh paste kat mana-mana lah. So itu sikit kongsi daripada saya lah berkaitan 2 tab, penggunaan 2 tab dalam Google Sheet. Dalam Google Sheet untuk attendee lah, maybe kita nak tahu tarikh hari ni, so tak perlulah buat banyak Google Form kan. Satu form kita boleh separate time, separate khusus apa yang kita buat. Okay. Okay. So kita buka balik pada soalan. Puan Siti masih ada, so kita share balik yang Puan Siti. Okay. Alright. Dah apa lagi? Saya ni soalan, ada soalan? Sekarang pada sesi Q&A. Sorry. Let's say kalau masa kita buat praktikal, orang kata nak cuba praktiskan, and then kalau ada question nak bertanya pada Cik Siti dengan Cik Fauzi, boleh ke nanti? InsyaAllah boleh. Okay, thank you. Masalah. Mas Siti lah boleh jawab tu. Ada soalan lain kita boleh ajukan? Okay, atau ada tambahan lagi Puan Siti Sazwani? So selain pada kita boleh buat attendance, kita boleh buat attendance by area ataupun kita buat attendance by assessment. Okay. Google Classroom. So today kita guna personal account tidak. So G Suite ada agak berbeza sikit lah G Suite. So maybe G Suite nowadays dia ada perubahan sikit, dia boleh buat directly QR code. So boleh try lah. So itu baru lagi. Tu G Suite lah. Okay, any question? Kita masih buka soalan. Okay, satu lagi. Let's say kita attachkan QR code tu pada paper, and then ada soalan pada kertas yang sama, then kita copy paste pada Google Form, and then student pergi scan je dekat QR code tu untuk preview dia punya soalan tu, boleh kan? Untuk kehadiran dan sebagainya. Kita tengok QR code tu patutnya boleh lah kalau kita nak print out and then pass kepada student. Tapi kalau boleh janganlah sampai sebulan kita get ready QR code ni, sebab ada beberapa QR code dia tak boleh simpan lama. Boleh saya menjawab Puan? Untuk QR code ni saya tambah sikit lah. Untuk QR code ni dia maybe banyak lah. Dia melalui file-file short form lah. Short link. Okay, short link ni. Saya boleh kongsi sikit lah short link yang yang boleh digunakan juga lah. Misalnya you boleh guna Bitdo ataupun saya lebih suka guna Rebrandly. So Rebrandly tu so automatic nowadays dia lebih banyak boleh buat short link dengan directly dengan QR code. Okay. So sometimes dia minta berbayar lah. Bila berbayar tu kita boleh simpan file. Saya guna Rebrandly. Okay, ada soalan lain? Kita teruskan soalan lain. Maybe boleh share soalan lain. Sambil-sambil tu saya bagi QR code untuk
nota, kalau in case ada siapa yang berminat untuk download nota, so boleh scan QR code ataupun URL ni. URL ni attendance ke nota? Nota. Okey. Ni untuk nota slide PowerPoint saya lah. Okey, terima kasih. Kita masih menunggu beberapa soalan lagi sebelum kita wrap up lah. Kita tunggu lagi dari beberapa soalan. Hari ni kita lebih banyak guna Google Form. Google Form macam mana nak buat attendance. So hari ni pun kita ada attendance lah. Attendance kita juga mulai Google. So mungkin kita guna G-Suite lah. So kalau untuk in advance kita banyak lagi lah. So yang ini lebih mudah lah untuk kita buat dan kita create. So kalau agak advance kita boleh buat satu hari tu untuk pelajar saja untuk QR code pun boleh. Tapi cabaran dia lebih banyak kita menggunakan skrip lah, Google Script. So yang itu agak susah sikit lah. So kita lebih baik macam Puan Siti Sazwani uruskan tadi, present tadi, okey lah, lebih mudah. Okay, kalau kita guna Google Script agak panjang sikit lah. So kalau guna Google Script kita boleh set untuk membuat setiap satu QR code lah untuk pelajar. Okay, sebarang pertanyaan dan untuk share, ataupun untuk berapa Puan Siti Sazwani, berapa kita boleh masuk maklumat ke Google Sheet tadi? Boleh masuk maksud dia berapa peserta yang kita boleh masuk dalam Google Form tersebut? Kalau tengok sebelum ni memang ramai. So, tunjuk yang responden sebelum ni yang pernah dibuat sampai 1,000 lebih. Memang boleh selagi kita tak tutup response ni, accepting response ni, memang dia boleh terima. So saya difahamkan dia bila respon ni kalau ada masalah kita mudah saja kita add file respon yang barulah untuk Google dia sebab kita create Google Form ni semuanya datanya akan disimpan dalam Google Sheet. So dalam Google Sheet ni maybe around 2000 lebih pada 2000 sel yang kita boleh masuk. Lebih pada 2000 lah. So kalau banyak yang kita buat, maybe kita boleh buat file Google Sheet yang berbeza lah. Macam tadi Puan Siti pun dia ada tunjuk bagaimana dia form yang sama kita pergi form yang berbeza masuk file yang sama. Dia juga boleh guna form yang sama Google Sheet yang berbeza pun boleh. Okey. Maybe Puan Siti boleh tunjuk ke Google kita boleh set Google Sheet yang berbeza. Ada soalan? Kita masih menunggu soalan. Dan dalam Google Sheet tu pun kita boleh juga ada tab sheet dia kan. Kita boleh extra tab sheet tu kan. So maybe sheet yang sama kita boleh buat Google Sheet tu dalam sheet yang berbeza lah. So pun boleh juga kan. So yang pastikan nama tu sama. So ada persoalan lain? Any question? Apa soalan lagi? Ada persoalan? Any question? Can we share? Okay, thank you. Terima kasih Puan Siti. The great presentation today. Banyak perkongsian tentang ni, so lebih mudah dan jelas penerangannya. So it was pleasure. Okay. So mungkin kita boleh stop sekarang. Maybe. Any question? Ada presenter ada
ada something untuk tambahan sebelum Okay, kita last daripada saya, terima kasih pada, boleh saya cakap last sikit ya. Terima kasih kepada semua peserta untuk kursus pada hari ini. Maaf jika ada salah silap daripada saya, yang baik tu daripada Allah lah. And semoga kursus hari ini memberi manfaat kepada semua yang hadir pada hari inilah. Terima kasih. Terima kasih juga Cik Moderator, Cik Fauzi. Boleh tak nak isi attendance khusus? Ya, tak jelas lah. Nak isi attendance untuk khusus ni.